Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke kelas Falsafah Ilmu ke seterusnya. Pada minggu ke-9 ini, kita akan membincangkan kaedah perolehan ilmu. Dua bahagian yang paling penting kita akan bincangkan iaitu teknik didaktif dan teknik induktif. Kaedah perolehan ilmu semestinya terpaksa kita kembali kepada epistemologi ilmu. Ini adalah di mana kita mesti tahu daripada manakah sumber ilmu yang kita dapati sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, 4 sumber ilmu yang kita bincangkan. Dalam mencari kebenaran, sumber ilmu adalah sangat penting. Bagaimana mendapat pengetahuan dan cara kerja termasuk dalam kaedah atau metod ilmu. Inilah yang akan dibincangkan dalam topik pada hari ini. Metod berasal dari perkataan meta dan hudos. Meta bererti sesudah, selepas, hudos bererti jalan. Jadi metod adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana kita mendapat sesuatu ilmu tersebut atau proses memperolehi ilmu pengetahuan. Inilah proses yang kita akan bincangkan dalam bab kali ini. Di dalam bab yang lepas, kita membincangkan bagaimana ilmu terbahagi kepada beberapa bahagian ilmu sains, sains sosial, dan ada berbagai-bagai cara untuk kita mendapatkan ilmu tersebut. Misalnya ada kuantitatif, ada kualitatif, dan ada kaedah-kaedah lain. Observation, participation, induksi atau didaksi. Pada hari ini, kita akan bincangkan induksi dan didaksi sebagai kaedah untuk memperoleh ilmu. Pada slide ini, anda boleh lihat macam mana kedudukan epistemologi, ontologi dan metod sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita lihat di sini, ontologi ialah mencari kebenaran. Epistemologi, apakah sumber-sumber kebenaran tersebut. Theoretical perspektif, kita melihat bagaimanakah cara untuk mendapatkan ilmu tersebut. Method dan metodologi ialah apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sources adalah sumber data untuk kita jadikan sebagai rujukan untuk mendapat kebenaran. Pertama sekali, kita akan bincangkan tentang didaktif. Perkataan didaksi berasal daripada dua perkataan iaitu di dan dicure. Di bermaksud daripada, dicure memimpin. Yang bermakna memimpin sesuatu kepada sesuatu kesimpulan. Ini bermaksud kita merumuskan sesuatu menjadi satu kesimpulan berdasarkan pada kes-kes tertentu. Kita akan lihat dari contoh-contoh berikut. Ini adalah satu contoh yang umum untuk membuat didaksi. Sebagai contoh, sekiranya kenyataan satu bersama dengan kenyataan kedua dan kenyataan kedua bersama dengan kenyataan ketiga, kita boleh membuat satu didaksi iaitu conclusionnya ialah satu adalah sama dengan tiga. Ini adalah kenyataan umum. Dalam ilmu logik, ini termasuk dalam apa yang dinamakan silogism iaitu kias. Iaitu apabila dua penyataan mengandungi unsur yang sama, salah satunya bersifat umum. Jadi, dia akan ada penyimpulan antara dua kenyataan tersebut yang akan menjadi penyataan yang ketiga. Kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada dua penyataan yang sebelumnya. Kias akan ada tiga proposition pernyataan iaitu premise minor, premise major dan conclusion. Inilah cara untuk membuat didaksi. Sebagai contoh, cuba lihat kepada tiga kenyataan yang ada di sini. Pertama sekali, semua oren adalah buah. Ini adalah premise minor. Dan kita ada satu lagi kenyataan, semua buah tumbuh di atas pokok. Ini premis umum. Dan ketiga, kita boleh membuat didaksi daripada kedua kenyataan ini iaitu semua oren tumbuh di atas pokok. Jadi ini adalah contoh yang bagus untuk anda fahami bagaimana untuk melakukan didaksi. Cara kias ini adalah bertolak daripada sifat umum kepada sifat khusus. Dari kesimpulan umum kepada dalam kes-kes yang tertentu. Ini adalah sebahagian daripada ilmu rasional di mana kaedah didaktif
berasaskan kepada satu teori, iaitu axiom ataupun premise postulate. Axiom atau postulate adalah satu benda yang kita akan bincangkan dengan lebih detail lagi. Ini adalah bersifat a priori, di mana pengetahuan sebelum itu tidak diperlukan. Semuanya berdasarkan kepada akal. Ini adalah salah satu kaedah pemulihan ilmu yang kita bincangkan di sini. Anda perlu faham apa itu axiom dan apa itu postulate. Pada dasarnya keduanya tidak ada perbezaan, tapi ada yang berpendapat bahawa axiom adalah kebenaran dasar yang tidak perlu dibuktikan lagi, manakala postulation adalah satu yang perlu dibuktikan. Dalam bidang matematik, axiom adalah lebih popular. Biasanya dalam teori-teori matematik, axiom digunakan. Bila lihat kepada dua contoh ini, kenyataan pertama, alam ini ada. Adakah ini sesuatu yang perlu dibuktikan lagi ataupun ini adalah satu yang boleh diterima tanpa ada pengalaman? Yang kedua, manusia juga wujud. Adakah ini adalah satu postulation yang perlu dibuktikan ataupun ia adalah satu aksiom yang kenyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi? Sila fikirkan dan mungkin kita bincangkan dalam perbincangan kita nanti. Bila lihat pada contoh berikut, contoh aksiom, set semesta lebih besar daripada sebarang subsetnya. Kenyataan ini tidak boleh dibuktikan dengan cara yang lain lagi. Ini adalah kenyataan yang semestinya kita terima. Mungkin anda masih ingat lagi semasa anda belajar matematik masa SPM dahulu, set semesta semestinya lebih besar daripada apa-apa subset yang ada dalamnya. Ini adalah aksiom. Contoh yang kedua, postulate, setiap garis lurus boleh dipanjangkan pada kedua-dua hujungnya tanpa had. Ini adalah kenyataan dan mungkin anda perlu pembuktian. Inilah beza antara axiom dengan postulation. Sebagai rumusan kepada deduktif, mari kita lihat kepada contoh berikut. Premis major, semua manusia akan mati. Premis minor, Sokrates adalah seorang manusia. Kesimpulan ataupun deduktif yang kita boleh lakukan ialah Sokrates akan mati. Tiga kenyataan ini mengaitkan antara dua kenyataan yang pertama. Ini adalah salah satu contoh proses deduktif. Saya harapkan anda boleh melakukan contoh-contoh berikutnya dalam latihan pada hari ini. Seterusnya kita akan berpindah kepada kaedah induktif. Jika dibandingkan dengan kaedah induktif merujuk kepada kes-kes khusus. Daripada kes-kes khusus yang banyak ini, kita buat satu kesimpulan. Di mana prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah kes-kes yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat kebarangkalian. Ini juga dikenali sebagai logik moden. Penalaran dari kes-kes khusus kepada kesimpulan. Kita akan lihat beberapa contoh untuk kaedah induktif. Sebagai contoh, sila lihat kepada bunga-bunga yang ada di dalam slide ini. Bila kita perhatikan bunga-bunga yang ada, kita melihat ada satu kes-kes yang khusus, iaitu setiap bunga berwarna merah. Setiap bunga yang kita lihat berwarna merah. Maka kita boleh membuat satu induksi, iaitu semua bunga adalah merah. Ini adalah proses induksi. Satu lagi contoh yang boleh kita timbulkan di sini ialah bila seorang mengkaji tentang pengaliran haba pada bahan-bahan logam, seorang ahli kaji ini membuat kajian terhadap perak, emas dan besi. Bila didapati setiap kes yang khusus kepada perak, emas dan besi, semua logam itu mengalirkan haba. Daripada kajian ini, dia membuat satu kesimpulan yang menyeluruh dan meliputi logam yang tidak dikaji. Mengatakan bahawa semua logam mengalirkan haba. Ini adalah salah satu contoh induktif. Jika anda perhatikan antara deduktif dan induktif, anda boleh lihat di mana logik klasik menggunakan rational deduktif, manakala logik moden menggunakan unsur empirical induktif. Deduktif menggunakan akal untuk membuat sesuatu kesimpulan, manakala induktif pula memerlukan empirical, memerlukan observation untuk membuat sesuatu kesimpulan. Pengalaman sangat penting bagi membuat induktif, manakala akal sangat penting untuk membuat deduktif. Kedua-dua ini sangat berbeza dan sekiranya anda dapat membezakan antara keduanya, anda faham apa yang saya bincangkan pada hari ini. Para sarjana Muslim telah membahagikan kaedah induktif ini kepada dua, iaitu kaedah istiqra'
Tamam. Dan kedua, kaedah istiqra' an-nakis. Tamam bermaksud muktamad, manakala an-nakis tidak menyeluruh. Nanti kita bincangkan dengan lebih detail lagi. Al-istiqra' at-tamam, iaitu complete induction, merupakan kaedah induksi yang tepat, menyeluruh dan meyakinkan. Keputusan yang dibuat daripada complete induction adalah muktamad yang tidak boleh dipertikaikan lagi kesahihannya. Kaedah ini mengkaji semua juzuk yang membentuk sesuatu kullu. Kullu ini menyeluruh, kemudian dibuat kesimpulan terhadap keseluruhan tersebut. Sebagai contoh, seorang pengaji membuat kajian tentang pelajar dalam sebuah bilik untuk mengetahui sama pelajar itu dapat membaca ataupun tidak. Setelah dikaji dan diuji dan diwawancara kepada setiap pelajar dalam kelas tersebut, didapati setiap pelajar boleh membaca. Akhirnya pengkaji membuat kesimpulan bahawa pelajar di dalam kelas tersebut dapat membaca. Keputusan yang diperolehi daripada kajian ini memang tidak dapat dipertikaikan lagi kebenarannya, kerana keputusan yang diperolehi ini dalam bentuk keyakinan yang benar, hasil daripada kajian yang menyeluruh. Satu lagi contoh, sekiranya ditanya kepada staf dan pelajar, siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Hasilnya semua akan menjawab Tan Sri Muhyiddin Yassin. Keputusan ini adalah menyeluruh dan tidak boleh diragukan lagi kebenarannya dan seharusnya diterima dengan penuh yakin. Ini adalah contoh pertama daripada dua bahagian yang kita bincangkan sebelum ini. Al-istiqra' an-nakis pula ialah incomplete induction di mana ia mengkaji sebahagian daripada benda-benda yang dapat dikaji sahaja. Daripada sebahagian yang dikaji itu, kita membuat kesimpulan secara umum dengan meliputi benda yang tidak dikaji dan juga yang dikaji. Ini adalah salah satu contoh incomplete induction di mana bila seseorang itu lompat kepada air terjun Niagara Angel Fall ini, dia patah leher. Jadi Joe lompat, lehernya patah. Sue lompat, lehernya patah. Fred lompat, lehernya pun patah. Pat lompat, lehernya pun patah. Dan 1,734 orang lompat kepada air terjun Angel ini. Setiap daripada mereka patah leher. Jadi kesimpulan yang dibuat daripada ini ialah semua orang yang lompat air terjun Angel ini akan patah leher. Ini adalah salah satu contoh yang mudah untuk anda fahami, saya harap. Daripada contoh yang sama, kita lihat setiap orang yang lompat terjun daripada air terjun ini, maka mereka akan mengalami patah leher atau patah tengkuk. Kalau lihat di sini, Angel Falls ini adalah air terjun yang terletak di Venezuela yang tingginya setinggi 800 meter. Jadi daripada kenyataan incomplete induction ini, kita boleh membuat rumusan yang umum. Tapi sekiranya kita tanya, kalau seorang yang lain terjun pada air terjun ini, adakah dia akan patah tengkuk juga? Inilah cara untuk membuat incomplete induction. Satu lagi contoh, apabila anda membuat kajian tentang cara binatang mengunyah makanan, anda akan dapati kebanyakan makanan mengunyah dengan menggerakkan rahang bawah ketika mengunyah, seperti kambing, lembu. Selepas membuat kajian tersebut, anda membuat kesimpulan bahawa semua binatang menggerakkan rahang bawah ketika makan. Kesimpulan ini tidak mutlak kerana tidak semua binatang dikaji. Terdapat juga binatang yang menggerakkan rahang atas ketika makan seperti buaya. Jadi incomplete induction ini kadang-kadang ada dia punya kelemahan. Walaupun keputusan yang diperolehi daripada incomplete induktif ini, istiqra' an-nakis ini boleh dipertikaikan kerana dia ada berbentuk zan yang kita boleh ragukan. Namun kelemahan dan keputusan yang diperolehi daripada kajian ini boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa melalui proses uji kaji dan penelitian yang berulang kali dengan menggunakan peralatan yang semakin moden. Inilah kaedah moden dalam proses incomplete induktif. Seterusnya, kita akan sentuh sedikit tentang kaedah hipotetiko-diduktif. Kaedah ini dipelopori oleh ahli sains yang dikenali sebagai Karl Popper yang hidup antara 1902 sehingga 1994. Tujuan kaedah ini bukan untuk mencari kepastian tentang sesuatu, tetapi untuk menafikan tentang sesuatu. Cara kaedah ini diterima kerana melalui dengan menafikan sesuatu, kita akan mendapat cari kebenaran.
Secara umumnya, kaedah induktif dan kaedah deduktif digunakan bersama-sama. Sebagai contoh, kita lihat pada proses ini. Pertama, satu fenomena sosial diperhatikan. Daripada fenomena tersebut, data dikumpul untuk mencari punca-punca fenomena itu. Daripada punca-punca data yang kita kumpulkan tadi, satu kajian dibuat dan satu teori dibentuk. Ini adalah sebahagian daripada induktif kerana dia melibatkan tentang observation tentang satu perkara. Daripada teori tadi, kita membuat beberapa ujian berdasarkan teori. Daripada ujian yang berdasarkan teori ini, kita membuat kesimpulan sama ada teori itu diterima ataupun tidak. Ini deduktif. Jadi antara 1, 2, 3, 4 dan 5 ini adalah satu proses yang melibatkan kedua-dua induktif dan deduktif. Anda lihat kepada proses pemikiran ini, anda lihat kepada inductive belief. Di sini kita ada we have two hypothesis. Hipotesis ada dua, di mana hipotesis pertama mengatakan Gatorade inhibits plants growth relatively to water, and hipotesis kedua Gatorade promotes plants growth relative to water. So bila kedua-dua hipotesis ni dijalankan dan di kajian, anda sudah faham bahawa induktif ni berdasar kepada observation, berdasarkan pengalaman. Jadi apabila kedua-dua hipotesis ini dibuat dan dikaji dan dibuat observation, anda akan dapati bagaimana hypothetical-deductive proses ini dapat menghasilkan satu penemuan baru dengan menggunakan kaedah ini. H2 is falsified kerana Gatorade ialah bukan benda yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kerana air adalah benda yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kaedah hypothetical-deductive proses. Demikianlah kelas kita pada hari ini. Saya harap anda telah faham tentang induktif dan deduktif antara proses mendapatkan ilmu menggunakan kaedah klasik dan juga logik moden. Saya harapkan anda boleh memberikan beberapa contoh melalui latihan yang kita akan adakan pada forum nanti. Terima kasih. Saya harap anda dapat terus belajar dengan baik. Kita ada beberapa minggu lagi untuk meneruskan kelas-kelas kita. Saya harap juga anda mengikut kumpulan masing-masing telah melakukan beberapa aktiviti yang sepatutnya anda lakukan untuk menyiapkan kedua assignment yang telah saya berikan. Sekiranya anda ada apa-apa persoalan, saya harap anda dengan segera dapatkan penjelasan daripada saya secepat mungkin. Terima kasih. Saya harap anda dapat jalankan tugas dengan baik. Jaga diri baik-baik. Kepada yang puasa, selamat berpuasa dan selamat berhari raya. Kepada yang masih lagi bercuti, jaga diri baik-baik dan saya harap dapat berjumpa anda selepas minggu ke-11 nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.